Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita pada hari ini, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan untuk hadir dalam majlis ilmu. Kita mengharapkan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, seterusnya Allah memberikan kita istiqamah dalam siri beramal, dan yang paling penting kita Allah terimakan amalan kita sebagai amalan yang terbaik untuk diberatkan timbangan kita di akhirat kelak, seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga, dan kita mengharapkan kita semua di kalangan orang yang dipermudahkan jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita telah selesai pada pelajaran-pelajaran yang lepas untuk membicarakan liku-liku perjalanan hidup kita di akhirat, dan kita telah membicarakan tentang perjalanan yang paling menggerunkan dari permulaan sampai hari yang mana penentu kita sama ada kita ahli neraka ataupun ahli syurga. Ya, dan mintalah kepada Allah, ya, kedudukan kita di dalam syurga. Mudah-mudahan Allah meletakkan kita di antara tempat yang terbaik di dalam syurga. Jadilah hamba yang terbaik di akhir zaman, kerana kedudukan hamba yang terbaik di akhir zaman ini mempunyai tempat yang terbaik, ya, mempunyai kedudukan yang tertinggi, golongan yang terpilih, seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiyal amrullah. Akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran, dan mereka itu tidak akan dimudaratkan oleh sesiapa sehingga datang keputusan Allah ataupun mati syahid. Jadi oleh kerana itu golongan ini akan muncul berterusan di hari akhir zaman ini. Golongan ini adalah golongan yang dikenali sebagai golongan ahlul hadis ataupun golongan ahli salaf, yang mengikut manhajus salaf ahli sunnah, ya, yang cuba nak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis yang sahih. Dia tak ada arti kata Rasulullah bagi itu berat, tak, ya, zikir itu berat pasal Rasulullah bagi, kalau dia bagi tak berat, ya, tak ada. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi itu adalah program wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berkata mengikut hawa nafsu, melainkan ianya semua adalah wahyu yang telah diprogramkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan. Ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang telah diberikan oleh Rasulullah, ambil. Ini merupakan isyarat golongan ini adalah golongan yang berjaya, golongan yang disebutkan firqatun najiyah, golongan yang berjaya, ataupun ta'ifatun mansurah, golongan yang akan mendapat pertolongan Allah. Walakin, tetapi kita kena faham, mereka ini adalah ghuraba, asing. Ya, golongan ini adalah golongan asing di akhir zaman. Kerana apa? Dia cuba mengislahkan masyarakat untuk kembali kepada akidah yang betul, lalu mereka dituduh dengan tuduhan yang menyakitkan hati mereka. Mereka dituduh dan dikutuk dan dicerca dan ditakutikan, ya, supaya mereka itu berundur dan mengalah. Tapi ingat, jangan mengalah. Kita adalah umat yang terbaik, umat yang terpilih, berdiri dan istiqamah. Ya, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan apa yang kita harapkan. Ya, baik. Hari ini kita sambung pelajaran kita dalam kitab tafsir. Ya, kita sambung pelajaran yang lepas tu, bermula daripada kitab tafsir berkaitan dengan tafsir Al-Quran, tetapi disebabkan PKP dia berubah tajuk dia. Ya, jadi insya-Allah hari ini kita sambung. Ingat ke surah mana dulu? Ya, tak ingat dah. Tapi ala kulli hal kita mulakan dengan surah Al-Fajr. Ya, surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Al-Fajr, surah yang ke-89, juzuk yang ke-30.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal layli idha yas hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب Inna rabbaka labil mirsad. Demi fajar dan malam yang ke-10, malam yang 10 dan yang genap dan juga yang ganjil, dan malam bila berlalu, pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangunkan suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain, dan kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak, yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerosakan dalam negeri. Kerana itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasimu. Baik. Surah Al-Fajr, di mana surah ini dikaitkan dengan beberapa perkara yang disebutkan dalam yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan Iqramah, Mujahid dan Sa'di, diriwayatkan oleh dari Masruq dan Muhammad bin Ka'ab. Yang dimaksudkan fajar ini di sini adalah fajar hari raya Qurban, khususnya sebagai penutup malam-malam yang ke-10, malam-malam yang 10. Maksud dari malam-malam yang 10 ialah 10 malam bulan Zulhijjah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan beberapa ulama salaf dan ulama khalaf. Baik. Dalam kalimah wal fajri, kalimah fajar, wal fajri, fajar ni fajar lah, yakni dikaitkan dengan waktu subuh. Al-Fajr. Okey. Kalimah ini apabila kita menyaksikan kalimah waw didahulukan kepada isim Al-Fajr, waw ini lepas tu ra fajri wal fajri, ia merupakan satu huruf qasam, yakni huruf sumpah. Bila disebutkan huruf sumpah, ianya merupakan satu perkara yang agak perlu kita ambil perhatian, kerana Allah bila bersumpah dengan makhluknya, maka menunjukkan ia mempunyai kehebatannya yang tersendiri. Okey, ini di antara huruf qasam yang disebutkan. Dan kita telah pelajari pada pelajaran-pelajaran yang lepas, manusia sebagai hamba Allah, dia tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Bila dia bersumpah dengan makhluk, dia jatuhnya syirik. Tetapi Allah, dia tidak menjadi masalah dia bersumpah atas nama makhluk sebagai satu perkara yang perlu dilihat elok-elok, diperhatikan elok-elok. Ya. Oleh kerana itu kita menyaksikan di antara surah-surah yang berbunyi dengan kalimah sumpah seperti wal asri, demi masa. Ya, waw dan ra tu baris bawah. Ya, dia syarat dia sumpah apa dia? Huruf waw ataupun ba ataupun ta. Wallahi wa billahi au billahi au tallahi. Okey.
Jadi kita bersumpah dengan sebagai ulang kaji, kita manusia kena bersumpah atas nama Allah. Ya, apa juga nama Allah yang tidak yang diambil kira sebagai Asmaul Husna ke, boleh bersumpah atas namanya. Ataupun dimudhafkan mudhaf ilaih seperti Rabbun Nas. Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Ya, Rabbun Nas, Rabbul Ka'bah, Tuhan Ka'bah, Tuhan manusia, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Maka kalimah sumpah ini boleh digunakan. Wa Rabbil Ka'bah misalan. Okey, tak syirik. Wa tallahi, tak syirik. Wa billahi, okey, wa bidzil jalalil wal ikram, tak menjadi masalah. Itu syarat sumpah. Dia manusia ini dia tidak boleh bersumpah selain kalau dia nak confirmkan kedudukan dia betul tu, hendaklah dia sumpah dengan kalimah yang jelas. Wow, wallahi, baris bawah. Ya. Dia tak boleh wallah, berhenti macam itu. Ataupun wallaha, wallahu. Ya, tak boleh. Datang orang bertanya pada Abu Mu'az, pergi ke PD? Kan, wallahi aku pergi. Ustaz Badir pergi? Wallah pergi. Dia guna wallah, dia berhenti. Tu tak ada baris atas bawah ke depan ke, tak ada. Dia wallah. Kalimah itu tidak diterima sebagai sumpah. Dah tahu dah ini kelentong ni. Orang yang mengetahui tentang hukum hakam, bila dia bersumpah, ya, bila dia mendengar sumpah-sumpah ni, dia boleh tahu dah orang tu kelentong ke tidak. Tetapi kalau orang itu, seseorang itu bersumpah, ya wallahi wa billahi wa tallahi, dia kelentong, maka dia berdosa. Dosa lagi dahsyat. Kalau dia bersumpah, ini ada hukum hakam sumpah ni banyak ceritanya. Namun kita nak bicarakan sumpah yang berkaitan dengan ayat ini. Tak apa, kita kupaskan sedikit supaya kita tahu hukum hakam sumpah ni. Ya, kalimah sumpah itu amat penting. Kalau masyarakat kita setengah tu dia nak sumpah mesti ada Al-Quran. Ya, dia letak atas ni Al-Quran, lalu dia bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi. Tak perlu, Quran tak perlu. Kalimah sudah memadai. Bersumpah dengan Quran, tak, dia pegang macam tu. Bukan dia bersumpah dengan Quran, tapi dia sebagai macam tu. Dia tidak syirik, tapi dia perbuatannya bercanggah lah cara sunnah, ya, khilafus sunnah. Dia akan tasyabuh seperti dengan orang Kristian yang meletakkan Bible dia, Injil dia, lalu diikuti dengan sumpah. Ya, okey. Pasal sumpah dia tu clear dah, wallahi wa billah. Cuma dia gunakan kaedah itu saja. Okey. Ataupun dia nak bersumpah demi Allah. Kan, demi Allah aku tak buat, tak boleh pakai. Kalimah sumpah yang begitu adalah kalimah sumpah yang tidak diterima dalam konsep kita sebagai seorang Islam. Ya, dia bersumpah macam itu, dia nak tipu ke apa ke, maka dia tidak seberat dosa orang yang menggunakan kalimah wallahi tetapi dia menipu. Ya, okey. Jadi demi Allah aku tak buat. Ya, yang macam apa, Amy search dulu, demi cintaku kepadamu. Kan, boy. Ya, tak laku. Cinta palsu. Okey, nak sumpah-sumpah lah betul-betul wallahi aku cinta kamu. Kan lain. Okey, ala kulli hal. Baik, ini cinta pula. Ini antara manusia, sesama manusia bila bersumpah mesti disebutkan dengan lafaz Allah. Selain daripada lafaz kalimah Allah ataupun kalimah yang berkaitan dengan kalimah Allah Asmaul Husna ke, ataupun kalimah Rabbul Ka'bah ke, maka hukumnya syirik. Hukumnya salah. Hukumnya tidak boleh diterima. Dan kita dah katakan kaedah dia wa, ba, ta, dan semua baris-baris itu di bawah. Ya, itu syarat dia. Kalau orang tu datang demi Allah ke, wallah, watallah, macam itu je bunyinya, maka ianya tertolak. Maka tidak boleh dia ambil kira. Okey. Kemudian di antara yang dikaitkan dengan masalah sumpah ini juga apabila dia lapikkan dengan insya-Allah. Insya-Allah ni main peranan yang kuat sebenarnya. Wallahi aku akan buat insya-Allah. Bila sebut insya-Allah dia jadi longgar. Wallahi bila dia sebut wallahi dia keras, dia mesti buat. Tetapi insya-Allah dia kata aku akan buat.
Maka bila ada insya-Allah, maka dia jadi longgar. Ya, maksudnya kalau dia buat tu, alhamdulillah. Kalau dia tak buat, kita tidak boleh menyalahkan dia. Kamu dah bersumpah nak buat, ya, tapi kamu tak buat. Tapi aku lapikkan insya-Allah dengan izin Allah, kehendak Allah. Ya, jadi ini di antara permainan-permainan. Kadang-kadang orang-orang yang bijak ni dia akan berguna tu untuk taktik dia. Adalah, ya, apa dia taktik tu kena berguru secara rahsia. Tak ada secara rahsianya. Okey. Benda tu berlaku, ya. Benda tu berlaku, qaul ulama yang menerangkan bagaimana kedudukan sumpah dilapikkan dengan insya-Allah. Baik, ala kulli hal. Di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan kalimah wal fajr. Ya. Wal fajr, demi fajar, kelebihan fajar, terbitnya fajar, kelebihan di waktu subuh. Yang mana kita tahu perubahan shift antara malaikat siang dan malaikat malam di waktu subuh, dan orang yang melakukan solat subuh kedudukannya bagaimana, ya, yang mana dianya Al-Quran yang dibacakan menjadi saksi di depan Allah. Begitu kelebihan-kelebihan yang disebutkan di waktu fajar. Dan Allah kaitkan pula dengan ayat walayalin ashr, yakni dan malam yang ke-10. Walayalin, dengan sumpah walayalin, ya, dan sumpah Allah kepada malam yang 10 itu, 10 malam yang dikaitkan dengan malam hari-hari Zulhijjah, 10 hari Zulhijjah. Ya, ini di antara kelebihan-kelebihan hari Zulhijjah yang bukan kelebihan sebarangan. Bahkan dikatakan dalam bab ini, kelebihan dia mengatasi kelebihan hari-hari yang lain-lain, walaupun pada hari bulan Ramadan. Ya, ini di antara kelebihan disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini telah diriwayatkan dalam sahih, yakni sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, "Ma min ayyamin 'amalus salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni hari 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Lalu baginda menjawab, walal jihadi fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'in. Walaupun jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan apa-apa pun. Yakni dia tak balik dah. Dia korbankan harta dia, dia korbankan dirinya di jihad fi sabilillah sampai dia syahid. Barulah 10 hari itu, amalan pada 10 hari itu tak boleh challenge dengan amalan syahid dalam jihad fi sabilillah. Kalau tidak, amalan 10 hari itu menjadikan kedudukannya tinggi di antara amalan-amalan yang terbaik. Oleh kerana itu pada 10 Zulhijjah, ya, 10 Zulhijjah ramai, ya, kita menyaksikan alhamdulillah ada kesedaran kepada masyarakat kita untuk beramal pada 10 Zulhijjah itu. Ada yang berpuasa, ada yang bersedekah, ada yang berbagai-bagai amalan-amalan yang dilakukan disebabkan hadis ini menceritakan bahawa kedudukan walayalin ashr, hari yang 10 hari pada awal 10 Zulhijjah. Adapun bulan Ramadan kita tahu 10 hari akhir, itu pun dia berkaitan dengan malam. Ya, malam, dan itu pun dikhususkan kepada satu malam, yakni malam Lailatul Qadar. Tetapi pada 10 Zulhijjah, awal 10 Zulhijjah ini, dia tidak dikhususkan pada malam ataupun waktu, tetapi diberikan pada 10 itu terus. Ya, amalan-amalan yang terbaik. Jauh lagi kita. Ya, amalan-amalan ni akan sampai sekarang bulan apa? Rabiul? Dah tak ingat dah. Pasal tak sambut Maulud Nabi ke apa? Rabiul Tsani rasanya. Betul. Okey. Jadi, al-muhim, lepas Rabiul Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jamadil Awal, Jamadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan,
Zulkaidah, Syawal, Zulkaidah wa Zulhijjah. Ya, insya-Allah qarib. Kita akan berhadapan dengan hari-hari yang begitu. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir, Nabi SAW bersabda, Innal ashra ashrul adha wal witr yaumul arafah wasyaf yaumun nahar. Sesungguhnya malam 10 itu adalah 10 hari di bulan Korban. Ya, yakni pada hari raya Korban. Dan yang ganjil adalah hari Arafah. Sedangkan yang genap itu adalah 10 Zulhijjah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, sanad perawi hadis ini tersebut tidak bermasalah. Okey. Baik. Di dalam hadis ini menceritakan, mentafsirkan ayat yang disebutkan wal fajri, dah kita tahu, walayalin ashar, dah kita tahu juga 10 malam yang awal, 10 awal Zulhijjah. Kemudian wasyaf'i wal witr, ya, wasyaf'i wal watri, maksud dia adalah sesungguhnya malam 10 itu 10 hari dan yang ganjil adalah hari Arafah. Hari Arafah adalah pada 9 Zulhijjah. Ya, 9 Zulhijjah. Bagi penduduk-penduduk penghuni ataupun mereka yang berada pada bulan haji 9 Arafah itu, mereka berada di mana? Di Arafah lah. Ya, di Arafah. Kenapa? Kerana Rasulullah mengatakan Al-Hajjul Arafah, ya, haji itu mesti ada di Arafah. Siapa yang tak ada pada waktu itu, terbit waktu petengah matahari ataupun waktu zawal matahari itu sampai tenggelam, maka dia tidak ada haji. Namun ada perbahasan sedikit, ya, dalam perbahasan tu ala kulli hal nak menceritakan pada 9 Zulhijjah mesti ada walaupun sebentar di padang Arafah, baru dikategorikan dapat haji. Yang lain tu kalau apa terlanggar, tertinggal ke, dia kena dam lah. Ya, namun pada Arafah mesti hadir. Kalau mengikut sunnah Rasulullah SAW pada hari ke-8 berada di Mina dan pada hari ke-9 ada di Arafah. Ya. Dan perjalanan haji, insya-Allah, ya, mudah-mudahan kita semua ni, ya, tuan-tuan dan puan-puan, dapat tunaikan haji. Siapa dah tunai, alhamdulillah. Siapa belum tunai, berusaha. Kerana kita waktu kita menyaksikan keadaan haji ni agak sukar dah dengan pandemik yang kita hadapi. Ya, ada peluang pergi. Umrah saya dah pergi? Belum, insya-Allah Allah pemudahkan, ya. Bawa beg ke mana tu? Ke airport je. InsyaAllah kalau tak ada halangan saya pergi 24 hari bulan Februari, insyaAllah kalau tak ada halangan. Bawa grup juga, okay? Bawa grup, bawa MKM, okay? InsyaAllah Allah buka jalan. Baik, di dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa sumpahan Allah bersumpah dengan nama-nama dan tempat-tempat, ataupun dikatakan bahawa hari ke-9 dan hari ke-10. Dan kita tahu kemuncak di antara hari-hari ini merupakan hari yang cukup hebat. Yang mana orang-orang yang berada di Arafah Allah berbangga. Yang disebutkan dalam hadis Allah turun ke langit bumi, ya, dan dia berbangga dengan hamba-hambanya yang berada di padang Arafah. Ini di antara keistimewaan orang yang melakukan haji pada hari Arafah. Ya, dan begitu juga pada hari 10, selepas dia pada 9 itu kita akan turun ke Muzdalifah dan ke Mina, maka disitulah hari yang dikaitkan dengan hari Raya Aidil Adha. Ya. Okey. Kemudian selanjutnya firman Allah wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan yang ganjil. Dalam hadis tadi kita dah terangkan yang genap itu adalah hari yang 10, yang ganjil itu adalah hari yang ke-9. Okey. Jadi ini di antara perkara yang agak menarik dalam siri 10 hari awal pada bulan Zulhijjah. Jadi kita jadikan perkara ini sebagai amalan kita satu hari nanti, ya, pada bulan Zulhijjah, supaya dapat kita beramal. Ya, kita beramal.
Kerana ganjaran yang besar nak berbandingkan dengan jihad fi sabilillah. Tahu tak kita bahawa jihad itu adalah kemuncak di antara amalan-amalan yang terbaik yang tidak ada tolok bandingnya. Ya, selepas solat, selepas fardu yang lain tu, jihad adalah amalan yang terbaik yang tidak ada tolok banding. Kenapa? Kedudukannya sampai mengorbankan diri, sampai mengorbankan harta, tetapi boleh ditandingi dengan 10 hari amalan yang kita lakukan kepada bulan Zulhijjah. Ini kelebihan umat Muhammad. Ya Allah berikan kelebihan kepada kita dengan keadaan yang mudah. Kemudian Allah berfirman lagi, "Wal-laili idza hal fi dzalika qasamul lidzi hijr." Allah berfirman, "Wal-laili idza demi malam apabila telah berlalu." Al-Aufi berkata, Ibnu Abbas berkata, yakni apabila malam telah pergi. Abdullah bin Az-Zubair berkata tentang demi malam apabila dia berlalu, hingga sebahagian malam pergi meninggal sebahagian yang lain. Mujahid, Abul Aliyah, Qatadah, Malik berkata dari Zaid Ibnu Aslam dan Ibnu Zaid tentang ayat demi malam apabila berlalu, yakni apabila berjalan. Okey, dalam bab malam ini kita telah bicara pada pelajaran yang dulu, ya, yang disebutkan dalam surah Al-Lail. Ya. Jadi malam mempunyai kelebihan yang tersendiri. Malam mempunyai kelebihan dia tersendiri apabila Allah telah mengistiharkan, ya, melalui hadis Rasulullah SAW bahawa dia turun ke langit bumi pada 1/3 akhir malam. Apabila Allah telah mengistiharkan kedudukannya begitu, berarti 1/3 akhir malam itu merupakan waktu yang paling istimewa, yang difahami oleh ulama-ulama salaf, golongan-golongan yang terdahulu. 1/3 akhir malam itulah adalah waktu bermunajat yang paling dahsyat. Tuan-tuan dan perempuan, waktu-waktu yang begini sebenarnya kita mempunyai kesempatan untuk bermunajat kepada Allah, tetapi kadang-kadang kita terlupa, kita terlalai, tidak dinafikan. Oleh kerana itu kita menyaksikan Rasulullah SAW, dia bangun pada 1/3 akhir malam dan dia mengejutkan orang-orang yang terdekat, termasuk anak menantu dia, ya, untuk bertahajud tengah malam. Dan kadang-kadang dia keluar mendengar di antaranya Abu Musa Sy'ari, Abu Bakar dan Umar melakukan solat malam. Ya, yang mana dia katakan, "Ya Umar, kamu baca terlalu kuat. Ya Abu Bakar, kamu baca terlalu perlahan. Ya Abu Musa Sy'ari, suara kamu seperti suara Mizmarud Daud, suara Nabi Daud." Ya. Jadi mengisyaratkan kepada kita bahawa para sahabat memang kaedah mereka 1/3 akhir malam itu mereka dalam keadaan berjaga, bertahajud, bermunajat. Ya, kita wallahu alam. Ya, saya sendiri pun bermasalah kadang-kadang. Ya. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka itu beristighfar. Di sini datang kaedah 1/3 akhir malam itu ataupun di waktu sahur itu adalah waktu yang paling istimewa untuk kita beristighfar. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, carilah satu ketenangan, satu kenikmatan dan satu kemanisan pada 1/3 akhir malam. Bermunajat kepada Allah. Oleh kerana itu orang-orang yang terdahulu sehingga di kalangan mereka mendirikan solat malam itu, kadang-kadang bila kita melihat Huzaifah meriwayatkan hadis bagaimana Rasulullah SAW mendirikan solat malam. Aku berdiri di samping Rasulullah SAW pada satu ketika, ya, waktu itu Rasulullah solat malam, dia membaca dengan surah Baqarah, kan? Lalu baca, aku sangka pada ayat begini dia akan rukuk. Rupanya dia tak rukuk, dia teruskan. Lalu dia baca lagi, baca sampai habis. Aku menyangkakan dia akan rukuk. Tak, dia tak rukuk. Dia sambung surah An-Nisa. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, berapa panjang tu?
Baqarah 1 juzuk, 2 juzuk, 2 juzuk, lebih kurang 2 juzuk setengah. Ya. 1 juzuk 40 minit kalau baca bacaan biasa. 40 minit. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri 40 minit, berapa? 80 minit, habis Baqarah, masuk suratul Nisa. Subhanallah, panjang. Ya. Kita diri, imam baca tarawih, ya, 2 muka dah rasa panjang. Rasa nak mufarakah, kan? Tapi itulah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang kelebihan kita bertahajud bila siapa yang membaca 100 ayat. Ya, 100 ayat. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita dapatkan walaupun yalah kita tengok kita hafal surah apa. Kalau tak dah hafal surah, anak kita hafiz, minta dia jadi imam. Kan? Baca untuk mendapatkan satu tahap di antara orang yang zakirin Allah katsiran wa zakirat, orang lelaki yang banyak mengingati Allah dan orang yang banyak, perempuan yang banyak mengingati Allah, ataupun dijadikan di kalangan golongan yang disebutkan dalam Al-Quran qanitin, orang yang begitu berdiri diri, bermunajat berdiri menghadap Allah itu dalam keadaan yang lama. Qanitin, yang disebutkan barang siapa yang membaca 100 ayat maka dikategorikan sebagai seorang yang qanitin. Buat walaupun sekali. Ya, buat walaupun sekali. Kalau kita tak hafal semua pun tak apa. Ya, kenapa? Kalau kita baca surah Baqarah sampai ayat yang ke-100 itu sebelum wattaba'u ma tatlu syayatin. Ya. Maka dikategorikan. Ambillah 2 rakaat ke sampai dapat 100. Kalau tidak pun kita tak hafal ustaz, ya. Baca yang kita hafal yang mana ayat-ayat tu, yang pendek-pendek ke. Ambillah ayat kuliah kan. 6. Dia ada 6 ayat. Baca 10 kali dah 60. Kan. Itu je yang boleh hafal. Misalan, ya. Tak menjadi masalah ayat-ayat itu diulang. Kerana kita ingin mendapat darajat qanitin. Ataupun yang mana kita hafal tu tengok kira. Ya, kira juzuk amma ni qul huwallah berapa ayat? Qul a'udzu birabbin nas 6. Qul a'udzu birabbil falaq 5. Qul huwallah 4, dah 15. Okey? Kita kira macam itu. Lepas tu kita bawa dalam solat malam. Ya, paling kurang. Kalau tak juga kita dibenarkan memegang Al-Quran. Dan saya nasihat, jangan pegang handphone. Kadang-kadang ada Al-Quran handphone kan. Dia ada benda kacau kadang-kadang. Ya. Dia kadang-kadang dia masuk iklan. Itu yang tak tahan tu. Masuk mesej. Dia mengganggu. Mula nak warak, tak jadi warak. Dia terganggu. Okey. Okey. Yang sebaik-baiknya peganglah Al-Quran yang kecil tu baca. Untuk mendapat taraf qanitin. Namun begitu kita melihat bahawa berusahalah. Kenapa? Wabil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang ini bila di waktu malam, waktu sahur, mereka adalah waktu mereka beristighfar. Lihat nak bangun, memang terjadi perasaan malas. Disebabkan apa? Tuan-tuan dan perempuan, tidak dinafikan. Disebabkan dosa-dosa kita. Ya, bila ada dosa-dosa yang kita lakukan, ya, kita akan saksikan memang solat malam menjadi kacau. Nak bangun tengah malam dia akan kacau. Tak mana dosa kita? Kita tak perasan sebenarnya. Dosa-dosa kita ni di kiri kanan, terutamanya di gadget-gadget ni. Ya. Kalau kita iltizam dengan gadget, banyak dosa kita. Pasal apa? Channel kita ni bukan channel warak belaka. Ya. Bukan kita seperti orang-orang yang dah memang diletakkan benda-benda yang bermanfaat. Itu pun syaitan datang juga. Ya. Lihat, tak percaya, lihat. Kalau tuan-tuan nak rasa kan, okey, kita rasa tenang sekarang kan, cuba buat, bukan nak kata cuba buat dosa. Ya, kita tengok dalam ni cerita-cerita ke, cukup setengah jam, kita akan rasa tidak tenteram. Rasa serabai, rasa berbagai-bagai. Ya, dengan mata pun dah berpinar dengan cahaya dia kuat. Ya, kena pula diikuti, kita suka main game lagi, bom, anak duduk tepi pun kacau, kita marah, aku tengah main game ni. Lagi kita akan menyaksikan, ya, itu semua maksiat yang akan merosakkan jiwa kita, yang akan menyusahkan untuk bangun tahajud. Ya.
Pasal ustaz pun kena juga. Kadang-kadang terasa susah nak bangun, rasa malas. Dia datang rasa malas. Lalu rujuk kepada Allah cepat-cepat. Istighfar, akui apa kita punya kesalahan, dah cuba jauhkan. Okey. Jadi oleh kerana tu sumpahan pada waktu malam bukan sebarangan sumpahan. Ya. Sebaik-baiknya ada ensiklopedia berkaitan dengan malam, ya. Okey, ianya menerangkan dengan terperinci tentang kehebatan kejadian malam hari. Walal lailu sabiqun nahar. Malam tidak akan mendahului siang. Maka ianya merupakan satu perkara yang agak menarik berkaitan dengan malam. Maka kita ambil perhatian. Dan itu di antara kelebihannya, 1/3 akhir malam yang Allah turun di langit bumi. Ya. Oleh kerana itu hadis apabila membicarakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, jika kamu datang dengan sebanyak dosa di bumi ini sehingga mencecah kaki langit, lalu kamu datang untuk memohon keampunan kepada aku ampunkan. Ianya dikaitkan dengan 1/3 akhir malam. Wallahu a'lam. Baik. Lalu dalam firman Allah yang berikutnya, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal, yakni orang yang memiliki akal, logikal dan agama. Akal disebutkan hijr, pencegah, menghalang dan pembatas. Kerana akal dapat mencegah manusia dari melakukan tindakan, ucapan yang tidak pantas baginya. Termasuk dalam ayat ini, ya, berkaitan dengan hal fi zalika, adakah pada yang demikian, yakni ayat yang diterangkan tadi, itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang yang berakal. Ya, kenapa? Kerana orang yang berakal sahaja yang akan menjaga adab-adab dia, menjaga SOP dia dengan Allah. Orang selain daripada orang yang berakal, dia tidak akan tidak akan menunaikan tuntutan sebagai hamba Allah yang sebenarnya. Termasuk dalam bab ini hijrul bait, hijr Kaabah, kerana ia menghalangi orang melaksanakan tawaf sehingga tidak bisa menempelkan temboknya menghadap ke Syam. Juga termasuk dalam bab ini hijr Yamamah, ya, hijr Ismail, hijr, itu semua kalimah-kalimah yang dikaitkan dengan penafsiran setengah ulama salaf. Baik. Kemudian Allah menceritakan satu perkara yang amat penting untuk kita lihat. Apabila Allah mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak memerhatikan bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap kaum Ad? Siapa dia kaum Ad ini? Kaum Nabi Hud. Ya, kaum Ad adalah kaum Nabi Hud. Di mana tempatnya? Di selatan negara Saudi, di bahagian Yaman, ya, yang disebutkan dalam surah golongan-golongan yang berada di padang pasir. Okey, baik. Allah mengatakan begini supaya kita melihat kaum Ad di antara kaum-kaum yang terawal selepas kaum Nabi Nuh alaihi salam yang menderhaka. Tuan-tuan dan perempuan, kita menyaksikan Allah ini Tuhan yang Maha Penyayang. Allah ini Tuhan yang Maha Pengasih. Dia jadikan kita sebagai hamba manusia berkembang biak dengan rahmatnya. Ya, dia jadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Dia berikan petunjuk, inna hadainahus sabil imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami berikan jalan, sama ada jalan syukur, jalan kufur, bergantung kepada kita. Allah bagikan akal pada hati kita, dan akal ini supaya menilaikan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, bila kita ni tak boleh memikirkan kedudukan kita sebagai hamba Allah, kita tidak pernah membaca kisah-kisah kaum yang terdahulu, menyebabkan kita ini tak takut kepada Allah. Bila kita menyaksikan, ya, kita pula jenis baca ala kadar kisah Nabi Adam. Kita baca ala kadar kisah Nabi Nuh tanpa penghayatan. Sedangkan Allah bila turunkan ayat Al-Quran, merupakan perkara yang besar, ibrah yang perlu diambil
supaya kita belajar dan supaya kita beramal jika ianya baik dan jauh jika ianya tidak baik. Itu asalnya. Pertama, kita beriman dengan Al-Quran dan hadis. Tuan-tuan dan perempuan, ambil perkara ini sebagai asas, ya. Beriman dulu dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Beriman. Masalahnya masyarakat kita tak mau, tak tahu kenapa, ya. Bila sebut hadis sahih dia jadi allergy. Ya, dia jadi marah. Tuan-tuan dan perempuan, bagaimana kita meletakkan Rasulullah, itu puncanya. Kalau kita meletakkan Rasulullah SAW macam manusia biasa je, maka itu yang menjadikan kita allergy, ya. Bila dengar sikit-sikit hadis sahih, sikit-sikit hadis sahih, ya. Orang awam tak perlu dalil, amboi. Ya, ini semua penyakit daripada hati kita yang tidak meletakkan Rasul itu pada tempatnya. Itu je. Kalau seorang itu meletakkan Rasul itu pada tempatnya, letakkan Allah itu pada tempatnya yang betul, maka apa yang berlaku, itu yang Allah katakan dalam surah Al-Anfal. Bila letakkan Allah pada tempatnya, dia akan gementar hati dia. Bila sebut kalimah Allah itu gementar hati dia. Berbandingkan orang yang letakkan Allah itu macam tak ada apa-apa, letak Allah, letak air serupa je bagi dia. Dan begitu juga bila kita meletakkan Rasulullah SAW. Saya tak tahu tuan-tuan bagaimana. Tetapi bagi saya satu keagungan dalam jiwa saya ni. Keagungan yang tinggi. Dia bukan manusia yang biasa. Dia adalah Rasul, utusan dari langit yang wajib kita taat. Dan kita apa orang kata, kita sanggup mati demi lelaki ini. Bukan sebarangan. Oleh kerana itu biar orang hina kita, tetapi jangan hina Rasulullah. Biar orang mempelecehkan kita, tapi jangan pelecehkan Rasulullah. Tetapi kalau jiwa kita tidak ada perasaan itu, ya, meletakkan keagungan Rasulullah sebagai utusan dari langit, dan dia bukan manusia biasa, dia manusia yang diwahyukan, diprogramkan oleh Allah, ya, kita tidak akan rasa kemanisan mencintai Rasulullah. Kena tanam. Ianya usul dalam agama kita. Kalau nak menjadikan diri kita sebagai orang sunnah, ya, kena berdiri di atas prinsip ini. Mempertahankan. Tuan-tuan dan perempuan, oleh kerana itu kita melihat orang-orang yang tidak ada perasaan, dia menganggap hadis ini, Rasulullah ini, ya, sekadar kata cinta, tetapi mempertahankan Rasulullah dengan sebenar-benarnya tak ada dalam jiwa mereka. Hanya sekadar sebutan di lidah. Ya Allah katakan sifat-sifat golongan munafik. Apa dia? Cuba tengok dalam surah munafik. Munafiqun. Apabila Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun, surah 63, juzuk yang ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahawasanya sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Subhanallah. Apabila Allah mengatakan begitu, ya, bahawa Allah kenal orang munafik itu berbicara hanya sedap kat mulut,
tuan-tuan dan perempuan, apabila mereka ni berbicara tentang agama, bila dikatakan hadis sahih mereka melata. Apa asyik-asyik hadis sahih aja. Ya. Dan membicarakan tentang hadis, mereka mula mengatakan hadis ilmu zan atau dasar zan. Apabila kita menentang khurafat yang dibawa, dia tuduh kita sebagai golongan-golongan sesat, golongan Wahabi, golongan kaum muda. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mempertahankan Rasulullah SAW supaya risalah ini tidak rosak. Risalah yang dibawakan oleh Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril seperti mana dibawa oleh Rasulullah, seperti itu yang kita nak bawa. Tetapi bila kita menganggap Rasulullah tu sekadar manusia yang kita kata cinta, tetapi kita berdusta ke atasnya, maka itu ada di kalangan Tok Syekh yang di Kedah tu, dia ada Darul Hadis wal Quran, Darul Quran wal Hadis. Tapi bila bicara tentang hadis, mula menceritakan Nabi Adam turun kat Gunung Jerai. Apa tu? Dari mana datang fakta tu? Apa lagi dia kata? Fir'aun ambil untuk awetkan mayat-mayat raja-raja mereka, ambil kapur baruh dekat Yan, Kedah. Tu dia, semua dapat kat Kedah. Siapa orang Kedah ni? Oh, beruntung dia. Ya, hadis palsu. Ana orang Perak nak juga kan. Kok ada pula kan. Apa lagi yang dikatakan? Na'udzubillah, bila kita menyaksikan hadis-hadis ataupun ucapan-ucapan yang begitu, tidak layak dia mengatakan dia memiliki Darul Quran was Sunnah wal Hadis. Tak layak. Hatta baca doa bila angin datang, angin kuat datang, dibacakan tidak mengikut cara Rasulullah. Mengikut cara dia. Apa tu? Itukah tanda cinta dia kepada Rasulullah? Pengkhianat dalam agama merupakan satu perkara yang terkeji. Kita boleh mengenali, oleh kerana itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak dilihat kepada lelaki itu. Amboi waraknya ustaz, ya dengan kopiah, serban, jubah, janggut. Itu bukan kebenaran. Walakin ta'riful haqqa wa ta'rifur rijal. Tetapi bila kamu tahu kebenaran, dengan kita faham Quran dan As-Sunnah, maka kita menyaksikan lelaki itu bila berbicara, kita dah nampak hadis apa yang dipakai. Ungkapan apa yang diberikan kepada kita. Kalau ditegur, dia tidak menerima, maka perlu ditinggalkan majlis tersebut. Dahsyat ya. Kita kena berhati-hati dalam sudut menuntut ilmu, terutamanya kita berada di akhir zaman. Kerana seperti dikatakan oleh Ibn Sirin, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka hendaklah dia melihat pada siapa dia mengambil ilmu tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, istiqamah dalam memahami agama, istiqamah dalam mempelajari Quran dan As-Sunnah. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan kita memahami konsep bab ini berkaitan dengan umat-umat yang terdahulu. Kerana kita akan bicara umat-umat yang terdahulu lebih hebat daripada umat yang ada sekarang. Umat yang terdahulu, waktu dia membina piramid tu, sampai sekarang manusia tidak boleh membuat seperti mana yang dibuat. Umat terdahulu membina rumah-rumah dari bukit, sampai sekarang manusia tidak boleh buat dengan teknologi yang ada. Tetapi apa yang berlaku kepada umat yang cukup hebat ini, Allah hancurkan dalam sekelip mata. Sebagai peringatan kepada kita, jangan kita terlalu sombong, jangan kita bongkak bila berhadapan dengan Quran dan As-Sunnah ataupun berhadapan dengan kebenaran. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu bermanfaat pada bab ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah sebagai petunjuk untuk menjadikan sebagai seorang ahli sunnah yang betul-betul pegang pada Quran dan As-Sunnah. Wallahu alam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu